Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Master Shiro. Bagi yang masih baru dengan channel saya, sila subscribe channel saya kerana saya akan berkongsi pelbagai tutorial yang akan membantu anda dalam pelbagai bidang. Okey, stay tune dalam channel saya. Sebelum itu, bagi anda yang belum subscribe channel saya, sila tekan subscribe dan juga tekan loceng untuk mendapat notifikasi video-video saya yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa saya lagi sekali, Master Shiro. So, kali ni kita nak share sedikit tentang Facebook. Kita semua hari ni gunakan Facebook untuk berhubungan, okey, mengenali kawan-kawan, berhubungan dengan kawan-kawan. Tetapi ramai juga usahawan dekat luar sana menggunakan Facebook untuk iklankan barang dan produk mereka, perniagaan mereka. Tapi ramai juga yang masih gagal mendapat impak yang bagus. So, hari ni saya nak share kenapa FB ku sepi. Okey, yang pertama adalah kita salah add friend. Okey, yang pertama adalah salah add friend. Contohnya, jika anda menjual produk lelaki, maka anda sepatutnya add friend lelaki lebih ramai daripada wanita. Kesilapan yang anda lakukan menyebabkan FB anda sepi adalah kerana anda add wanita lebih ramai daripada lelaki sebagai friend anda. Kita faham, ramai hari ini menggunakan FB personal untuk iklankan produk dan perniagaan berbanding menggunakan page. Sebab ramai lebih selesa menggunakan FB personal mengikut pemerhatian saya. So, solusinya adalah pertama, tentukan target anda dahulu. Jika produk anda lebih sesuai untuk wanita, maka add-lah ramai rakan-rakan baru yang anda tak kenal pun daripada kalangan wanita. Contoh muslimah, contoh target anda kalau produk tersebut sesuai untuk kaum ibu, okey, pastikan anda add friend daripada muslimah, ibu-ibu yang dewasa, okey, yang tinggal di mana pula? Tinggal di bandar. Kalau produk anda, perniagaan anda sesuai, khusus yang anda anjurkan sesuai dilakukan di bandar, maknanya carilah, add-lah friend-friend daripada kawasan bandar. Jika produk anda sesuai untuk penduduk di kawasan pedalaman di kampung, maka add-lah friend baru daripada kawasan kampung. Bagaimana anda nak cari target sasaran friend yang tepat dengan produk ataupun perniagaan anda? Caranya mudah. Saya biasanya saya akan gunakan untuk saya mencari grup-grup Facebook yang berkenaan dengan produk tersebut. Banyak grup di dalam Facebook yang kita boleh join, kita boleh request untuk jadi ahli. Contohnya, jika anda boleh join grup yang pesaing-pesaing anda, jika anda jual produk yang hampir sama, just request untuk jadi ahli grup tersebut. Boleh juga masuk grup memasak, grup keluarga, fanpage yang relevan dengan produk dan perniagaan anda. Itu antara yang saya lakukan. Join banyak grup yang berkenaan dengan sasaran anda. Kedua, konten tidak tepat. Okey, sekarang kita pergi faktor kedua. Kenapa FB ku sendu? Faktor kedua daripada pemerhatian saya adalah konten yang kita buat, yang anda buat, yang saya buat dahulu tidak tepat. Okey? Kadang-kadang kita terikat dengan emosi. Okey, emosi pagi-pagi kita tengok emosi kita tak betul, kita letak ayat-ayat yang marah-marah, yang sindir-menyindir, dan kita campur adukkan kita punya FB personal dengan hal-hal politik, hal perkauman. Benda-benda ni akan mengganggu konten kita. Sebab apa? Perlu diingat, kita telah memilih personal FB untuk dijadikan salah satu medium untuk memasarkan produk perniagaan anda. So, anda tidak menggunakan page. Okey, dan macam saya cakap di permulaan tadi, anda tidak menggunakan page. Anda memilih untuk menggunakan FB personal. Maka konten anda perlu tepat. So, bagaimana untuk anda buat konten tepat? Anda perlukan headline yang mudah, yang untuk menarik mata para sahabat di FB anda untuk
berminat untuk terus membaca konten anda. Contoh biasanya kalau saya buat, saya akan letak macam contohnya ayatnya, berapa kali anda cuci muka satu hari. Apabila kalau kata kita nak jual produk yang cuci muka, okey, letaklah lagi contoh lagi, kita boleh letak headline tips anak bangun subuh, 5 tips anak bangun subuh. So apabila headline tersebut menarik, maka kontennya automatik akan menarik untuk para pembaca untuk meneruskan membaca anda punya konten iklan di Facebook. Lagi apa lagi? 5 dosa isteri kepada suami. Okey, itu semua boleh menarik mata friend-friend anda untuk membaca posting iklan anda. Ketiga, kurang silaturahim. Okey, sekarang faktor yang ketiga. Faktor ketiga kenapa FB ku sendu. Ini adalah faktor yang penyebabnya kita sendiri yang kita tak perasan. Yang saya sebut kat sini adalah kurang silaturahim. Okey, kita kurang silaturahim. Contohnya, kita malas nak like sahabat kita punya posting, kita malas untuk komen, kita malas untuk share posting mereka. So, saya pegang apa yang kita buat dan orang akan buat untuk kita. Jika kita rajin komen posting orang, kita rajin like posting orang, kita rajin share apa yang mereka iklankan, maka mereka juga akan bantu kita selepas tu. Mereka akan tolong, kawan-kawan kita di dalam FB akan tolong share kita punya posting iklan perniagaan kita. So, bila kita kurang silaturahim, maka kita punya FB pun akan sendu. Perlu diingat, apabila kita rajin komen, rajin like, rajin share, engagement akan berlaku di situ dan FB akan dapat kesan sahabat mana yang kita biasa berhubung. So, apabila kita posting apa-apa, sahabat-sahabat tersebut akan nampak kita punya posting. Keempat, tidak memahami algoritma. Seterusnya yang keempat, kenapa FB ku sendu? Okey, ini melibatkan perkataan yang saya gunakan, yang saya belajar daripada FB, daripada sifu FB, yang disebut algoritma. Algoritma FB. Algoritma ni bahasa simpelnya macam yang akan posting akan timbul di newsfeed anda. Tak silap saya macam itulah untuk senang faham bahasa kampung kita. Maksudnya, kalau kita perasan kita ada 2000 friend. Tapi pernah tak kita terima mesej kawan kita macam kecil hati, kenapa engkau tak like aku punya FB? Kenapa engkau tak komen aku punya FB? Dan kadang-kadang kita pun tak sedar bahawa ada FB kawan kita yang postingnya kita tidak nampak. Kenapa? Sebab engagement tidak berlaku di situ. So, kita buat iklan tetapi FB akan timbulkan kita punya posting di newsfeed 30 orang sahabat je. Tak guna kita ada 2000, 3000 friend, tetapi yang timbul di newsfeed mereka hanya 20 orang ataupun 30 orang saja. So, di sini kita berlaku kerugian di situ. Okey? So, bagaimana solusinya? Solusinya yang cara mudah yang kita tak perlu kalau keluarkan duit adalah kita back ke nombor 3 tadi, iaitu kita perlu jalinkan silaturahim. Satu hari dalam 5 orang kawan-kawan kita yang buat posting ke apa, kita just share, kita just like, kita just komen. 5 orang satu hari pun cukup. Okey? Dan yang paling penting, apabila kita nak komen, kita nak share ataupun kita nak like, pastikan pada waktu-waktu yang waktu puncak. Bukannya setiap waktu anda boleh buat. Pilih waktu puncak. Contoh pada tengah hari, waktu orang rehat, waktu kerja, waktu tu akan ramai buka FB, betul? Sosial media mereka. Apabila mereka buka FB, waktu tu komen anda masuk di bahagian komen posting sahabat-sahabat anda. So, dari situ algoritma anda akan naik di situ juga. So, kawan-kawan anda pun akan komen pada waktu-waktu itu pada posting anda. So, what you give, you get back. So, apabila kita buat pada kawan kita akan buat pada kita juga. Kita buat biasanya pada tengah hari, waktu rehat, ataupun pada sejam 2 jam selepas orang balik daripada kerja. So, orang balik pada kerja ni dia akan tengok FB. So, waktu-waktu tu adalah waktu puncak yang kalau kita tengok dalam analisis FB pun, itulah waktu-waktu puncak yang sesuai untuk melakukan pengiklanan. So, posting anda, jika anda rajin like, share dan juga komen FB sahabat-sahabat kita, so
InsyaAllah mereka juga akan share, like dan juga komen FB posting iklan anda di waktu-waktu puncak akan datang. Kalau nak tengok FB saya. Saya rajin share, tekan share iklan-iklan daripada sahabat-sahabat FB saya. Kelima, gambar tidak menarik. Okay, now saya nak share yang kelima. Faktor yang kelima kenapa FB ku sendu adalah anda, saya dulu pun sama, ramai kawan-kawan kita, okay, yang lawan cakap sifu, kita tidak guna gambar yang menarik. So, apabila anda buat posting, sesuatu posting, pastikan letak gambar yang menarik friend untuk baca konten. So, kalau gambar tidak menarik, friend pun tak nak baca konten. Sebab tu kalau anda friend FB saya, anda boleh tengok kadang-kadang saya letak macam short sendiri. Letak gambar family lah, letak gambar yang tak ada kena-mengena dengan posting pun. Posting tu posting iklan tentang khusus e-book yang saya jalankan. Tetapi kadang-kadang gambar yang saya letak tidak kena-mengena. Gambar waktu saya muda, gambar anak saya. So, tidak kena-mengena. So, apabila kita attract mereka untuk melihat gambar, okay, automatik mereka akan baca posting kita. Okay, ramai yang terus letak gambar yang cantik, betul. Tetapi gambar itu adalah gambar produk yang mereka jual. Betul, tak salah. Tak salah. Gambar menarik. Memang kita gunakan grafik yang cantik, gambar tentang perniagaan. Tetapi ada juga di kalangan friend-friend kita, kawan-kawan kita di FB, dia tahu kita berniaga. So, dia tengok gambar tu, gambar menarik. Gambar tu memang cantik. Kita upah designer buat poster yang cantik tentang perniagaan kita. Tetapi ada kawan-kawan kita yang tahu itu adalah perniagaan dan mereka terus scroll kita punya FB tanpa membaca posting tersebut. So, macam mana kita nak trap? Macam mana kita nak perangkap mereka untuk baca posting iklan kita adalah dengan cara letaklah gambar-gambar yang menarik. Yang tidak ada kena-mengena dengan posting kita pun boleh. Itu formula teknik saya. Nak ikut. Okay, alright. Mungkin berbeza dengan orang lain, tapi itulah cara saya. Okay, kita nak orang berinteraksi dengan kita saja sebenarnya. Apabila mereka berinteraksi, mereka komen, wah, gambar kau waktu muda Sedangkan cerita yang kita nak posting tu adalah cerita tentang kursus yang kita buat, barangan yang kita jual. Tapi mereka komen tentang gambar. Walau macam mana pun, mereka terbaca iklan kita. Okey. Keenam, tidak yakin. Kajian pemerhatian saya. Okey. Anda tidak yakin dengan posting konten FB anda. Okey. Bukan saja anda tidak yakin, malah anda juga tidak lock mereka. Anda tidak ikat mereka. Anda tidak kunci mereka. Anda tidak perangkap mereka di dalam anda punya posting tersebut. Okey. Contohnya, okey, bila anda buat posting, anda tidak yakin. Ayat aku ni betul ke? Ayat aku ni salah ke? Betul, kita berguru buat copywriting semua. Buat. Just buat. So, buat saja. Kadang-kadang kita risau. Posting aku ni, ayat aku ni orang gelakkan ke? Ini yang ramai yang saya jumpa bila saya buat kelas online ataupun offline. Mereka bertanya tentang copywriting dan juga storytelling. Mereka bertanya storytelling dan juga copywriting saya ni betul ke Tuan? Betul ke Tuan? Saya kata betul tak betul, just buat dulu. Apabila you buat banyak kali, anda akan nampak dia punya result. Tapi kalau kita takut untuk posting, tidak yakin dengan posting kita, macam mana kita nak perbaiki kita punya gaya penyampaian iklan kita. Dan yang paling penting, kita lupa untuk lock kita punya friend untuk menjadi bakal pelanggan kita. Maksud lock di sini adalah kita lupa nak pautkan mereka ke dalam website kita ataupun blog kita. Kita ada konten, rajin-rajinlah belajar. Kalau kata tak tahu, belajar dekat YouTube, dekat kawan-kawan kita. Ramai nak hubungi saya pun boleh. Untuk paling simple, yang free, buat blog. Okey, pakai Blogspot pun free saja. Buat blog tentang produk anda. Dia adalah untuk backup anda punya FB personal. Maksudnya orang akan nampak profesional. Walaupun kita gunakan Blogspot yang free, tetapi sekurang-kurangnya kita nampak profesional juga kerana kita ada inisiatif mewujudkan satu blog yang bersifat ibarat website. Okey, bila dah mampu sikit esok, bayarlah domain, beli domain, buat website yang lebih cantik, belajar sikit buat website. Tapi sebelum tu, buat blogspot dulu yang percuma, dan di dalam posting anda tu pastikan letak link URL pautan anda punya blog ataupun website tersebut.
agar mereka, kadang-kadang mereka ni, kawan-kawan kita ni, dia segan-segan untuk nak beritahu kita, padahal mereka nak tahu apa yang kita berniaga. Mereka akan klik. Bila mereka klik, itulah maksud saya kita lock mereka ke dalam kita punya website. Bila kat website, mungkin orang terpengaruh pula dekat website. Dekat website kita, dekat blog kita, website kita, kita akan letak gambar-gambar yang lebih menarik tentang produk kita, tentang perkhidmatan kita, tentang aktiviti kita. Kalau kita buat kursus, gambar-gambar kita tengah bercakap di dalam dewan yang besar, kita tengah buat coaching, tengah mentoring, so dia akan lebih menarik. So dia akan memberi support, sokongan kepada konten posting anda di dalam FB personal. So jangan lupa untuk lock mereka dengan cara ini. Okey? Kadang-kadang kita juga lupa kita letak nombor telefon kita, WhatsApp kita, tapi kita tidak buat link yang terus orang klik. Kita hanya terus type nombor telefon kita. Itu menyusahkan sahabat kita yang ingin hubungi kita. Okey, boleh gunakan aplikasi WAPP ataupun anda buat yang WhatsApp link tu. Okey, terus orang boleh klik link tersebut dan terus boleh berhubung dengan anda. So yang paling penting, anda kena sabar. Kenapa FB ku sendu? Kita tidak sabar. Kita kena sabar, kita kena tawakal, kita kena konsisten dengan apa yang kita buat. Konsisten, satu hari sekurang-kurangnya 3 kali posting tentang perniagaan anda di dalam FB personal, jika gunakan FB personal. Hari ni kita punya tajuk, kita tak melibatkan langsung FB page. Sebab apa? Pemerhatian saya masih ramai kawan-kawan yang menggunakan FB personal. So satu hari sekurang-kurangnya buatlah 3 kali posting tentang iklan. Kita dah usaha, kita dah buat yang terbaik, kita dah menggunakan ilmu yang kita dapat, dan yang terakhir, kita tawakal kepada Allah, sebab rezeki tidak pernah salah alamat. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa klik subscribe saya punya channel, like dan juga share seberapa banyak yang mungkin. Semoga perkongsian anda kepada rakan-rakan yang lain akan menyebabkan menjadi asbab untuk perniagaan anda lebih maju. Saya doakan para penonton semua yang menonton video saya ini dimurahkan rezeki, dipermudahkan dan berjaya dalam apa juga perniagaan dan kerjaya anda. Assalamualaikum.